Alhamdulillah, syukur kepada Allah bertemu kita pada pagi ini untuk sama-sama kita membaca kitab karangan ulama besar dalam dunia Melayu kita, iaitu Syekh Muhammad Idris Ibni Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Semoga majlis ini akan menambahkan pengetahuan kita dan dapat menjadi satu usaha ke arah menghidupkan kembali khazanah turas para ulama di alam jawi untuk dikuasai dan dipersembahkan dengan baik kepada masyarakat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masuk pada babun fil mustahadah, bab haid, bab nifas mudah. Masuk bab istihadah, bab yang susah. Sehingga Imam Nawawi menyatakan ramai para ulama pun jadi susah dalam bab ni, bab mustahadah ni. Kita baca je lah takat yang kita mampu, insyaAllah. Saya sendiri secara amanah tidak menguasai bab ini. Kebetulannya saya tidak pernah mengalami darah istihadah. Mana yang kita tak lepas lagi, kita berhenti. Nanti kita akan merajah dalam kitab fiqh, biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadis yang terlebih dahulu. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-syaikh Muhammad Idris Ibni Abdul Rauf Al-Marbawi bisanadihi ila Sayyidatina Aisyah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athhur afa ad'u as-salah qala la innama dhaliki 'irqun wa laysat bil haydah fa idza aqbalatil haydah fad'i as-salata wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dama wa salli. Hasanun sahih. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, telah datang Sayyidatuna Fatimah bintu Abi Hubaysh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka katanya, ya Rasulullah, bahwasanya aku perempuan keluar darah, maka tiada aku suci, adakah aku tinggal akan sembahyang? Sabdanya, jangan. Hanya demikian itu urat dan bukannya haid. Maka apabila datang mula itu haid, maka tinggalkan sembahyang, dan apabila putus engkau, maka basuhlah dari engkau akan darah dan sembahyang. Babun fi al-mustahadah 470, bab pada menyatakan perempuan keluar darah berkekalan. Ketahuilah ya saudaraku, bahawasanya haid itu ialah mengalir keluar darah perempuan di dalam waktu-waktunya yang maklum, bermula daripada umur 9 tahun Qamariyah, 9 tahun Qamariyah ke atas. Sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Itu sebanyak-banyak haid. Adapun sebanyak-banyak tu tidak ada langsung. Sebanyak-banyak tu tidak ada. Sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Main 24 jam kali 15. Berapa? 24 kali dengan 15, maknanya 360 jam. Orang perempuan haid bukanlah maknanya biasanya taklah keluar macam air pipe tu. Mungkin orang lelaki kita tak ada pengalaman kan. Tapi maknanya sekejap keluar, sekejap tak keluar. Bila letak kapas, ada darah. Itu maksud dia mengalir sentiasa keluar. Maknanya paling lama haid akan berlaku dalam tempoh 360 jam. Manakala sekurang-kurang haid adalah 24 jam. 24 jam. Jadi itu sekurang-kurang haid. Jadi kalau satu orang perempuan dia datang haid selama 1 hari, cuma dalam sehari itu, lepas tu terus tak datang haid dah. Dalam sehari dia datang haid, masuk hari kedua tak datang haid terus. Cuma dari hari yang pertama tu, bila dia cek, pada jam yang ketiga tak ada haid, pada jam yang keempat ada haid, straight sampai habis 1 hari. Maknanya tidak jadi haid ketika itu, kerana tidak melepasi piawaian 24 jam.
Jadi sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Katakan satu orang perempuan hari pertama dia keluar haid 5 jam je, hari kedua keluar 5 jam, dah 10 jam. Lepas tu hari yang ketiga keluar sejam. Lepas tu berhenti terus. Berapa tu? Mula-mula keluar 5 jam. Hari pertama 5 jam, dia cek 5 jam dia keluar haid. Lepas tu tak keluar darah. Masuk hari keesokannya keluar 5 jam, dah 10 jam. Masuk hari ketiga keluar sejam, dah 11 jam. Hari seterusnya sejam, 14 jam. Hari seterusnya sejam, 15 jam. Lepas tu tunggu tak datang haid dah. Maka ketahuilah ketika itu, rupanya selama itu ia bukan darah haid. Dan semestinya perempuan awal-awal keluar darah dia tak sembahyang dah, sebab dalam sangkaan itu adalah haid. Jadi bila dia cek-cek, rupanya dalam 3-4 hari itu bila dia cek-cek tak sampai darah tu keluar 24 jam. Apa yang berlaku? Maknanya ia bukan darah haid, tapi dia tinggal solat, dia qada balik. Okey, dia qada semula solat yang dia lakukan. Dosa atau tidak? Tidak dosa. Sebab saya sebut ni kerana ramai orang salah faham. Ingat, keluar darah haid sehari semalam, maknanya kalau keluar, bila darah tu keluar, hari tu keluar darah, okey, selesai, haid dah tu. Tak. Dia syarat dia mesti 24 jam. Jadi kalau hari tu memang 24 jam keluar, okey, maknanya itu adalah darah haid. Hari tu 10 jam je, tapi dia kena berhenti lah. Dia dah kena tinggalkan solat dan tak boleh melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh orang yang haid, kerana kemungkinan darah itu haid. Esoknya keluar 10 jam, dah 20 jam. Okey, berbaki lagi 4 jam untuk untuk sampai kepada piawaian sekurang-kurang darah haid. Lepas tu keluar 10 minit je. Dalam tempoh 15 hari tu keluar je tiap hari. Tapi bila dia kira semua tu, tak dapat 24 jam. Maknanya darah itu bukan darah haid. Habis darah apa? Darah istihadah. Darah istihadah. Kita cuba tengok sikit perbahasannya biiznillah. Kasar-kasar saya tahu, tapi secara dalam-dalam tu belajar, tapi dia punya tu tak pernah ingat. Kita tak amal. Macam mana? 470. Bab pada menyatakan perempuan keluar darah berkekalan. Ketahuilah ya saudaraku, bahawasanya haid itu ialah mengalir keluar darah perempuan di dalam waktu-waktunya yang maklum. Melepaskan dia keluar itu oleh bekas anak rahim, kemudian daripada balignya. Maksudnya darah tu datang daripada rahim. Katakan nak keluar darah, tapi kerana luka, itu bukan darah haid. Darah haid ni main daripada aqsa rahim, daripada ujung rahim tu. Dan keluarnya itu daripada satu urat yang terbuka tidak berkatuk-katuk, bernama dalam bahasa Arab al-azil. Bersalahan darah haid, kata segala ulama. Bersalahan darah haid, kata segala ulama, ialah keluar daripada hujung rahim. Maka jikalau keluar darah itu lebih daripada adatnya, atau keluar ia bukan waktu keluarnya, atau mengalir ia dengan bersemedangan. Bersemedangan ni cakap Kedah apa dia? Semedang. Darah apa? Saya pernah dengar Ustaz Nazrul sebut semedang, kalimah semedang. Dia bahasa Kedah, tapi saya Kedah tak asli. Selalu bersemedang tu memang selalu kan. Dan dengan bersemedangan, maksudnya berterusan, maka hukumnya bolehlah perempuan yang kena demikian itu membuat demikian ini apabila ia hendak sembahyang. Kita baca sekali lagi, tak apa nak jelas kalimah ni. Dan istihadah itu ialah hanyut. Tak baca yang atas tu. Dan istihadah itu, kita baca pada atas lah, di telangkau tadi rupanya. Bab pada menyatakan perempuan keluar darah berkekalan. Ketahuilah ya saudaraku, bahawasanya haid itu ialah mengalir keluar darah perempuan di dalam waktu-waktunya yang maklum. Melepaskan dia keluar itu oleh bekas anak rahim, kemudian daripada balighnya. Kalau itu 9 tahun ke atas, sekurang-kurang baligh adalah 9 tahun ke atas. Jadi bila perempuan itu dia dah umur 9 tahun kemudian keluar darah, maka darah itu adalah darah haid. Sebelum itu darah itu tidak dipanggil haid, darah istihadah. Dan istihadah itu ialah hanyut darah daripada faraj perempuan di dalam bukan waktunya, bukan waktu haid.
keluar darah bukan pada waktu haid, kurang daripada 24 jam atau sudah melampaui 360 jam 361 jam keluar darah juga. Maknanya selepas daripada 360 jam tu, 360 jam seminit itu bukan darah haid dah, itu adalah darah istihadah sebab dia telah melepasi piawaian. Dan istihadah itu ialah hanyut darah daripada faraj perempuan bukan di dalam, bukan waktunya, dan keluarnya itu daripada satu urat yang terbuka tidak berkatuk-katuk, bernama di dalam bahasa Arab al-azil. Beza dengan rahim, beza dengan haid, haid daripada rahim. Bersalahan darah haid, beza dengan darah haid. Sebab darah haid dia tidak keluar daripada urat tersebut, sebaliknya dia keluar daripada aqsar rahim, daripada rahim. Kata segala ulama, baru saya boleh baca faham. Mari kita sampai bersalahan dengan bersalahan darah haid. Okey, habis cerita dia. Lepas tu cerita baru pula. Kata segala ulama ialah keluar daripada hujung rahim. Darah haid keluar daripada hujung rahim. Maka jikalau keluar darah itu lebih daripada adatnya, cuma bila keluar tu darah tu keluar, kita pun tak tahu dia darah tu keluar daripada mana, kan? Jadi maknanya kita tak kisahlah tu dia keluar dari segi kajiannya, ada yang kata keluar dari sini dan sebagainya, tapi dari segi hukum hakamnya kita cek dia itu darah tu macam mana. Kalau memang kebetulan di kawasan tu luka, keluar darah, itu bukan darah haid. Atau keluar darah tetapi tidak melepasi piawaian darah haid, maka ia bukan darah haid. Maka jikalau keluar darah itu lebih daripada adatnya, atau keluar ia bukan waktu keluarnya, sebelum daripada 9 tahun contohnya, ataupun selepas darah haid itu selesai, masuk daerah suci, tiba-tiba tak cukup 15 hari keluar darah pula, maka darah itu keluar bukan pada waktunya, maka itu bukan haid, itu istihadah. Sebab kunci dia mudah ya, sekurang-kurang haid 24 jam. Maknanya paling kurang sehari semalam, paling lama haid 15 hari, paling lama tu. Sekurang-kurang suci 15 hari. Selama sebulan, dalam tempoh sebulan, sekurang-kurang haid adalah sehari semalam, 24 jam. Manakala sekurang-kurang waktu suci, dia perempuan itu dianggap tidak didatangi haid, sekurang-kurangnya adalah 15 hari. Sebab apa? Sebab setelah kita padankan dengan sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Jadi kalau perempuan itu datang haid 15 hari, maknanya 15 hari yang berbaki adalah waktu suci. Jadi 15 hari waktu haid terbanyak 15 hari akan menyebabkan kita membuat keputusan sekurang-kurang suci juga adalah 15 hari. Selebih-lebih suci tiada. Sebab ada wanita langsung tak didatangi oleh darah haid. Contoh macam Sayyidatuna Fatimah, puteri baginda Nabi SAW, langsung tidak pernah didatangi haid. Beliau suci sepanjang zaman. Sebab tu dipanggil Al-Batul, Fatimah Al-Batul. Fatimah, Sayyidatuna Fatimah yang suci, kerana tidak pernah didatangi oleh darah haid. Lantas dalam keadaan suci beliau terus beribadat setiap hari. Atau keluar ia bukan waktu keluarnya, atau mengalir ia dengan bersemedangan, keluar berterusan sehingga melepasi 15 hari, maka hukumnya bolehlah perempuan yang kena demikian itu memperbuat demikian ini apabila ia hendak sembahyang. Maksudnya dia hendaklah sembahyang macam biasa, cuma oleh kerana darah tu keluar, nak buat macam mana? Dia kena tahan darah tu. Zaman hari ni mudah, dia ada tuala wanita tu, selesai masalah. Cuma kalau zaman dulu macam mana? Zaman dulu dia akan guna kain, dia akan ikat-ikat apa semua supaya darah itu, walaupun darah itu sentiasa keluar tetapi tidaklah menajiskan pakaian. Misalnya adatnya keluar 6 hari, tiba-tiba lebih ia hendaklah istizhar, yakni nanti tengok zahirnya 3 hari kemudian tiada juga berhenti keluarnya, maka hendaklah istizhar lagi 3 hari sehingga sampailah
tengok itu 15 hari. Ini pun antara banyak orang puan silap. Dia biasa datang haid 7 hari, setiap bulan 7 hari. Tiba-tiba hari tu pada hari ke-8 keluar haid lagi. Haid ke tidak? Maknanya banyak ada orang faham ini bukan haid dah, ini istihadah. Sebab adat perempuan tu tiap-tiap bulan biasa datang 7 hari. Tiba-tiba bulan yang satu tu keluar sampai 9 hari. Jadi dia faham hari yang ke-8 dengan hari yang ke-9 itu bukan haid. Dah, bukan begitu. Sebetulnya adalah walaupun adat dia biasa 7 hari, tiba-tiba satu bulan tu datang 8 hari, tetap dia adalah darah haid, kerana dia masih dalam ruang lingkup waktu haid. Walaupun biasanya dia datang 7 hari, tiba-tiba bulan tu datang 10 hari, 10-10 itu adalah haid. Tiba-tiba datang bulan kesusunnya 11 hari, itu pun haid. Tiba-tiba datang 15 hari, itu semuanya haid. Tiba-tiba datang sampai 17 hari, maka ketika itulah berlaku darah istihadah. Kita baca sekali lagi. Misalnya adatnya keluar 6 hari, tiba-tiba lebih ia hendaklah istizhar, yakni nanti tengok zahirnya 3 hari kemudian. Ni 3 hari kemudian ni kalam syekh lah kan, tak semestinya 3 hari. Yang penting dia kena tengok. Tapi dia macam mana, nak semayang ke tidak? Dia tak boleh semayang juga, sebab kemungkinan darah itu memang darah haid. Yakni nanti tengok zahirnya 3 hari kemudian, tiada juga berhenti keluarnya, maka hendaklah istizhar. Istizhar maknanya minta jangan lagi putuskan yang itu adalah istihadah, jangan lagi, nanti dulu. Istizhar tu maknanya kita tunggu lagi, minta tengok macam mana darah itu keluar dalam tempoh 15 hari atau lebih. Maka hendaklah istizhar lagi 3 hari hingga sampailah tengok itu 15 hari. Jika keluar juga ia, tidaklah lagi boleh berhenti daripada sembahyang, bahkan sembahyanglah kemudian daripada itu dengan memperbuat sebagai di dalam masalah 495 yang akan datang. Jadi bila darah tu lebih daripada 15 hari, hari yang ke-16 tu sembahyanglah. Hari yang ke-16 itu sembahyanglah. Sebab darah yang ke-16 itu bukan darah haid lagi. 471 haid bersemedangan, iaitu istihadah, iaitu berterusan, iaitu melepasi sehingga 15 hari. Ustaz Nazrul katanya dah terjemah buku tentang darah nifas dan juga haid. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti beliau akan buat daurah kepada kaum-kaum bapa ni, dan juga kaum-kaum ibu. Masalah haid bersemedangan, iaitu istihadah, dan hadisnya. Ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi akan hadis perempuan haid bersemedangan dan hukum Nabi atasnya. Katanya, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya telah datang Fatimah bintu Abi Hubaysh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana hendak bertanyakan hukum haid bersemedangan. Faqalat, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athhur afa ada'u salah. Maka katanya, ya Rasulullah, bahawasanya hamba itu seorang perempuan. Hamba ni saya lah, hamba, macam bahasa orang Kelantan, hamba. Maka katanya, ya Rasulullah, bahawasanya hamba itu seorang perempuan yang kena keluar darah haid bersemedangan. Istilahnya haidun, ustahab sering didatangi oleh darah haid. Itu darah haid yang berterusan. Bila berterusan sehingga melampaui 15 hari, dia bukan darah haid, dia dipanggil istihadah. Istihadah maknanya sering didatangi oleh darah. Bahawasanya hamba itu seorang perempuan yang kena keluar darah haid bersemedangan. Maka orang yang haid itu hamba tahu tiada boleh sembahyang, melainkan kemudian daripada sucinya.
maka tiadalah hamba suci. Adakah maka hamba tinggalkan sembahyang? Amboi, ruginya hamba. Berilah kiranya fatwa yang bertambah tahqiq. Ini manhaj Syekh Idris Al-Marbawi. Ketika beliau menterjemah, beliau akan datang dengan huraian. Dan ini juga bukan semata-mata ketika beliau menterjemahkan hadis, bahkan ketika beliau menukilkan kalam para ulama juga, beliau akan datang sekali dengan huraian beliau. Waktu saya pernah cuba untuk tahqiq kitab ni, saya bila murajaah balik dengan nas bahasa Arab, nas huraian Syekh Idris saya akan hitamkan untuk pembaca tahu ini bukan daripada kalam ulama yang diterjemahkan ucapannya oleh Syekh Idris, sebaliknya ini adalah huraian daripada Syekh Idris Al-Marbawi sendiri. Jadi ini adalah satu proses yang sukar sebenarnya. Pertama kita kena cek balik nas tu mana. Kalau macam hadis ni selesai, hadis dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita berkata Nawawi, berkata Syafi'i, itu memang tugas yang berat. Maknanya kalau tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum kita mati ni, tiap-tiap hari buat yang ni je, bersandar dekat tiang masjid, buat yang ni je. Memang pahalanya sangat-sangat besar biiznillah subhanahu wa ta'ala, kerana kita khidmat kitab ini. Perkara ni penting supaya orang dapat beza mana satu kalam ulama, mana satu huraian Syekh Idris terhadap kalam tersebut. Supaya kita dapat menisbahkan satu ucapan betul-betul kepada pekatanya, orang yang berkata. Amboi, ruginya hamba. Berilah kiranya fatwa yang bertambah tahqiq. Qal la innama zaliki irqun walaysat bil haydah. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggalkan sembahyang apabila keluar darah dengan bersemedangan itu. Hanya senya demikian itu, darah yang keluar bersemedangan itu ialah urat yang terbuka semacam luka terbuka, tiada terkatup, dan bukannya ia haid. Kerana darah haid itu keluar daripada penghabisan rahim, aqsar rahim, dalam bahasa Melayu aqsar rahim. Dan darah istihadah ia daripada urat, bukan daripada rahim. Maka janganlah tinggalkan sembahyang, bahkan ikut seperti ajaranku ini, iaitu fa iza aqbalatil haidatu fada'i salata. Maka apabila mula datang keluar haid, maka tinggalkan sembahyang, kerana ialah di dalam hukum haid hingga sampai engkau nanti berubah warna darah itu daripada asalnya. Wa iza adbarat faghsili anki dam wa salli. Dan apabila putus darah dengan bahawa asalnya hitam pekat kemudian perang, maka tiada basuhlah daripada engkau akan darah, dan mandi haid, dan sembahyanglah engkau. Maknanya seorang perempuan tu bila datang haid, dia kena tengok darah tu darah haid atau tidak. Dia kena pastikan darah itu adalah haid ataupun tidak. Yang ni adalah perbahasan yang terlalu rumit. Boleh katakan rumit jugalah, sebab kita sampai saya sendiri banyak kali dah saya baca, saya faham betul lupa. Saya baca balik faham lupa. Seumpama macam kena tulis kat kertas, tepek pergi mana-mana, buka balik dah baca. Sebab dia bersifat kalau orang ni begini, orang ni terupa, dia macam-macam bahagiannya. Cuma yang saya masih ingat lagi, seorang wanita itu bila dia datang haid, dia darah dia tu berbeza-beza warna. Ketika waktu ganas tu, darahnya merah kehitam-hitaman. Kemudian dia akan mula lembut sikit. Dia akan mula cair lah kan, dia akan macam nak ke kuning-kuning sikit. Sehinggalah akhirnya bila cek-cek tak ada darah lah. Okey. Jadi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kita, dalam tempoh 15 hari itu, bila keluar darah walaupun berubah antara warna ke warna itu, maka sebenarnya kesemuanya masih lagi dianggap haid. Cuma dia akan timbul isu nanti ketika darah itu lebih daripada 15 hari. Dan dia akan cek pula dengan adat dia sebelum ni. Yang tu ada sedikit
perbahasan ya. Contoh wanita tu dia sudah didatangi haid 15 hari, tiba hari yang ke-16 keluar lagi, hari 17 keluar lagi. Jadi di situ yang akan ada perincian para ulama untuk menentukan warna darah sebelum ni macam mana. Yang tu dia kena murajaah secara dalam ya. Saya pun dah terlupa dah perbahasan tu ya. Tapi ada disebut khususnya kalau nak mudahnya dalam kitab Hasyiah Al-Imam Al-Bajuri disebut pembahagian-pembahagian tu ya. Dan juga kalau rajin sikit bukalah kitab Al-Majmu' karangan Al-Imam Munawi, didatangkan perbahasan tu dengan jelas ya. Tapi kasarnya, secara kasar yang mudah-mudahnya, kalau darah itu masih dalam tempoh 15 hari, itu semuanya darah haid. Walaupun berubah daripada warna hitam tiba-tiba dah jadi warna merah biasa dah. Ketika sampai merah biasa tu darah haid ke? Bukan haid, haid. Lepas tu tiba-tiba daripada merah biasa tu tukar jadi macam nak kuning-kuning pula. Haid ke tidak? Haid. Bila yang kata tak ada haid? Bila ambil kapas cek tak ada langsung apa-apa. Itulah dianggap sebagai berhenti haid ya. Cuma dia akan timbul masalah apabila melepasi 15 hari. Bila lepas 15 hari maka semestinya hari yang ke-16 itu bukan darah haid, sebaliknya darah istihadah. Cuma adakah hari sebelum itu dianggap haid atau tidak? Perinciannya panjang di sisi para fuqaha kita Dan berlaku khilaf juga di kalangan para ulama, di kalangan mazhab-mazhab yang pelbagai. Seakan-akan ucapan Syekh Idris sini bukan daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Sebab Zuhair disebut kerana maka apabila mula datang keluar haid maka tinggalkan sembahyang kerana ialah dalam hukum haid hingga sampai engkau nanti berubah warna darah itu daripada asalnya. Berubah warna darah. Seakan-akan Syekh Idris berpandangan bila daripada warna hitam bertukar ke warna lain, maka bila bertukar itu dia bukan lagi darah haid. Wallahu alam, kita akan cek balik dalam bahasan ini secara lanjut biiznillah. Fa iza adbarat faghsili anki dam wa salli, dan apabila putus darah dengan bahawa asalnya hitam pekat kemudian perang. Sebab kalau ikutnya perang itu masih lagi darah kalau dia masih dalam tempoh 15 hari, kalau ikut mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wallahu alam. Ya imam saya yang tersilap, wallahu alam. Dan apabila putus darah dengan bahawa asalnya hitam pekat kemudian perang, maka basuhlah daripada engkau akan darah dan mandi haid dan sembahyanglah engkau Jadi bagus juga dah kita terbaca bab ini. Bolehlah kita balik nanti kita murajaah balik kita buat balik jadual. Untuk darah haid saya masalah very simple. Darah nifas pun simple. Isunya darah istihadah. Dia akan timbul isu wanita tu mula-mula datang haid atau tak pernah datang haid. Dia panggil mubtadaah. Atau dia pernah datang haid dah sebelum ni. Adakah darah dia sebelum ni, darah yang keluar tu satu kala ke banyak kala? Kalau satu kala ada satu hukum. Kalau banyak kala macam mana pula? Dia kena cek adat dia pula sebelum tu. Dia ingat ke tak ingat bulan lepas macam mana? Yang tu yang jadi perincian hukum dia berbeza-beza Dekat ada 7 pembahagian kot untuk setiap darah itu Bolehlah kita tunggulah Ustaz Nazrul biiznillah subhanahu wa taala, ataupun sahabat-sahabat murajaah sendiri insya-Allah. Tapi sekurang-kurangnya majlis ni membuka sikit Tapi jaranglah orang perempuan datang darah istihadah ni. Jarang dah perempuan datang istihadah. Kalau dia datang istihadah, dia boleh jumpa doktor boleh bagi ubat, jadi dia akan jadi okey balik. Cuma kalaulah kita nak mengetahui perbahasan ini, dia akan ada perincian yang panjang di kalangan para ulama, dan juga berlaku khilaf pula di kalangan para ulama dalam masalah ini. Jadi oleh kerana orang lelaki tak keluar haid, kalau dia tak tahu hukum ni pun tak ada masalah. Cuma kalau dia ada isteri dan isteri dia pula bukan orang belajar, si suami tu bertanggungjawab juga kena tahu hukum haid untuk dia ajar kepada si isteri dia. Atau dia minta tolong ustaz, tolong tegang kat isteri dia, darah ni darah apa. Okey. Ada pun orang perempuan semestinya dia kena tahu sungguh perbahasan ni, sebab mereka lah sahibatul hadisah. Jadi banyaknya orang perempuan sendiri pun tak bermahir masalah haid nifas. Orang lelaki pula yang tak datang haid, dia pula lebih faham daripada orang perempuan. Kita tukarlah kalau macam tu biiznillah subhanahu wa taala. Okey. Qala Abu Muawiyah fi hadithihi, wa tawadda'i li kulli salatin hatta yaji'a dzalikal waqt. Kata Abu Muawiyah
guru bagi guru Tirmizi di dalam hadisnya lebih daripada yang tersebut itu, sabdanya berdasarkan riwayat beliau, sabda nabinya berbunyi, sabdanya lagi, dan hendaklah mengambil wuduk engkau ya Fatimah bintu Abi Hubaish bagi tiap-tiap sembahyang hingga datang akan demikian itu oleh waktunya. Sebab dia sudah jadi seperti orang yang ditimpa musalsal salisul baul, orang yang dah jadi sahibul a'zar, dia jadi darah pembawa hadas kecil yang berterusan. Jadi orang yang ditimpa hadas kecil berterusan ni seperti orang yang kentut tak tos. Ada juga orang kentut tak tos, terkentut je. Jadi ketika dia nak sembahyang macam mana, bila masuk waktu baru dia boleh ambil wuduk. Cuma kalau dia tu kentut tak tos, masa tengah ambil wuduk tu pun dah sampai 10 kali, terus je lah tawakal Allah lah, nak buat macam mana kan. Itu bagi orang yang kentut tak tos. Kalau orang yang kencing tak tos macam mana? Begitu juga. Bila masuk waktu, dia naklah bersihkan diri dia. Selepas dia bersihkan diri dia, dia pakailah something yang boleh memastikan najis tidak akan keluar. Dia pakai pampers ke, buatlah ikut kreativiti masing-masing. Kemudian dia mula ambil wuduk dan dia sembahyang. Walaupun masa sembahyang tu masih lagi keluar air kencing, terus sembahyang sebab dia sahibul a'zar. Jadi orang perempuan darah istihadah juga begitu keadaannya. Dia kena berwuduk pada setiap kali masuk waktu. Setiap waktu je dia kena bersihkan diri dan dia berwuduk untuk setiap kali solat. Satu wuduk dia tu untuk satu solat fardu sahaja. Manakala sembahyang sunat dia boleh buat pelbagai sembahyang sunat dengan wuduk tersebut. Kata Abu Muawiyah, guru bagi guru Al-Imam Tirmizi dalam hadisnya lebih daripada yang tersebut itu, sabdanya lagi, dan hendaklah mengambil wuduk engkau ya Fatimah bintu Abi Hubaish bagi tiap-tiap sembahyang hingga datang akan demikian itu oleh waktunya. Setiap kali masuk waktu solat dia kena berwuduk. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kata Abu Isa, bermula hadis Sayyidatuna Aisyah ini ialah hadis hasan lagi sahih. 472, masalah haid bersemedangan dan hukum sembahyangnya. InsyaAllah saya murajaah balik perbahasan-perbahasan darah istihadah ni. Besok kita tengok sikit, sekiranya berkait kita sebut balik. Payah juga kita tak teringat betul-betul masalah ni. Saya dulu baca kitab Matan Abi Syuja' di Masjid Maran. Di Masjid Maran setiap dalam ada lebih kurang seminggu sekali selepas asar, bersandar dekat tiang masjid tu. Dalam 5 orang kami pakat study Matan Nabi Syuja'. Okeylah, semua okey. Lagi sampai bab haid, bab nifas. Saya pun kata jom kita perincikan sikit. Mai perinci tu terus terberhenti kelas terus kerana banyaknya perincian dan pening pula saya selepas tu Bab haid ni memang bab istihadah ni adalah satu bab yang mencabar Sampai Imam An-Nawawi sebut ramai ulama tersilap dalam masalah istihadah. Jadi kalau ulama pun silap, kalau saya tersilap tu saya rasa tak salah lah. Buat macam mana benda tak ni. Tapi kita murajaah insya-Allah. Besok kalau ada rezeki kita tengok secara kasar Baik. 472, masalah haid bersemedangan dan hukum sembahyangnya. Kata Abu Isa, dan ialah yakni sebagai pada hadis di dalam masalah 471 itulah difatwakan oleh ketiadaan seorang daripada ahlul ilmi. Maksudnya ramai, bukan seorang yang fatwakan, bahkan ramai di kalangan ahlul ilmi yang menyatakan fatwa sebagaimana yang difahami daripada hadis Sayyidatuna Fatimah bintu Abi Hubaish. Itulah difatwakan oleh ketiadaan seorang daripada ahlul ilmi, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan at-tabi'in, dan dengan dialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan Malik dan Ibnul Mubarak dan Asy-Syafi'i, bahwasanya orang yang kena haid bersemedangan iaitu mustahadah itu apabila melampaui haidnya akan hari kuruknya, sucinya atau haidnya.
Kalimah qur ni ada berbeza pendapat dengan para ulama. Apakah maksud al-qur? Ada yang kata al-qur maknanya at-tuhur, ada yang kata al-qur maknanya al-haid. Bahawasanya orang yang kena haid bersemedangan, iaitu orang yang ditimpa darah istihadah, itu mustahadah. Dalam bahasa Arab panggil mustahadah. Wanita yang didatangi darah istihadah namanya mustahadah. Itu apabila melampaui haidnya akan hari kuruknya, iaitu hari haidnya, dalam di sini maknanya hari haidnya, iaitu 15 hari, nescaya mandi ia dan mengambil wuduk bagi tiap-tiap sembahyang. Intaha. Syekh Idris buat dalam kurungan tu kuruk kerana tak menyatakan kalimah kuruk itu adalah lafaz mujmal, lafaz yang mempunyai dua makna yang saling bercanggah. Tetapi yang dimaksudkan dengan kuruk di sini adalah haid. Semestinya maksudnya adalah haid. Jadi wanita itu apabila darah yang keluar itu melampaui waktu kuruknya, iaitu melampaui waktu haid, iaitu 15 hari, masuk hari yang ke-16 keluar darah lagi, semestinya hari yang ke-16 itu adalah darah istihadah, iaitu selesai. Cuma isunya adalah sebelum tu haid ke istihadah, sebab dia nak tentukan bila dia nak kena qada solat tu. Yang itulah yang akan kait dengan masalah wanita tu first datang haid ke, ataupun dah pernah datang haid ke, darah dia sebelum ni warna macam mana ke. Yang tu yang perincian yang sampai saya pun jadi tak ingat. Nescaya mandi ia dan mengambil wuduk bagi tiap-tiap sembahyang. Intaha. Maka mengenal kuruk itu, lihat masalah 490. Okey, 473 masalah haid yang dibezakan darahnya dengan istihadah dan hukumnya. Haid yang dibezakan darahnya dan dengan istihadah dan hukumnya. Kata Syafi'i di dalam Syekh Idris Al-Marbawi banyak menakalkan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i daripada Tapi dari segi manhaj ilmunya, kitab itu adalah kitab sumber asas. Dan dari segi kita yang nak belajar mazhab Al-Imam Syafi'i, tidak sepatutnya kita baca kitab sebab ia adalah kitab bahan mentah betul. Yang kalam Al-Imam Asy-Syafi'i itu, pertamanya kalam tu berat, kalam tu kalam yang begitu fasih, sehingga orang yang nak faham kalam Al-Imam Asy-Syafi'i, dia kena kuasai bahasa dengan dalam untuk dia fahami betul apakah makna ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kadang-kadang dalam ucapan tersebut lafaznya bersifat umum. Bunyi Imam Syafi'i masukkan umum yang ada pengecualian. Pengecualian itu diperolehi daripada kitab yang lain, atau diperolehi dalam majlis ilmu Al-Imam Asy-Syafi'i, ataupun kefahaman itu adalah kefahaman yang sebenarnya diinginkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan ia telah difahami oleh para ashab. Jadi sebab itulah kita belajar mazhab Syafi'i, kita tak belajar tu kitab nak baca tak ada masalah, tapi bila kita baca kita kena padan balik dengan apakah pendapat mu'tamad dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Kata Syafi'i radhiyallahu taala anhu di dalam dan bermula hadis Siti Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam masalah 471 itu menunjukkan atas bahawasanya Fatimah bintu Abi Hubaish radhiyallahu taala anha akan darah istihadahnya berbeza ia daripada darah haid, kerana difaham daripada jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sabdanya fa iza aqbalatil haidah al hadis. Artinya, maka apabila datang mula haid, maka tinggalkan sembahyang, maka apabila habis kadarnya, maka basuh olehmu akan darah dan sembahyang. Kata Syafi'i, maka kami kata apabila darah perempuan haid itu berbeza ia, maka jadilah beberapa hari merah sehabis-habis merah, lagi pekat ke hitam-hitam lagi panas, ke hitam-hitam lagi panas. Memang orang perempuan masa dia keluar haid dia akan terasa pedih, dia separas. Betul, orang perempuan, hikmah Allah Ta'ala menjadikan orang perempuan tidak boleh memegang jawatan-jawatan besar, kerana ketika wanita datang haid, emosinya terganggu, dia sensitif. Jadi kalau wanita itu sebagai pemimpin besar, memang jadi agak kalut juga tu. Ataupun wanita itu sebagai qadi, lagi
Jadi sebab tu hikmah Allah Ta'ala meletakkan wanita tidak memegang jawatan-jawatan yang besar. Dipanggil al-wilayah al-ammah. Berlaku juga khilaf para ulama, jawatan ni boleh pegang, ini tak boleh pegang, ini boleh pegang, ini tak boleh pegang, contoh. Cuma secara umumnya wanita tidak memegang jawatan-jawatan besar yang memerlukan kepada keputusan, kerana wanita dalam beberapa hari dia akan didatangi dengan darah haid yang akan mengganggu emosi. Siapa kahwin tahulah, ketiba senang terasa, nak sedih. Jadi kita kalau dah kahwin nanti, janganlah kita cubalah fikir secara matang sikit, jangan begitu. Sebab orang perempuan memang dia ada hari-hari dia. Kita yang tak matang kalau gitu. Dah memang orang perempuan Allah takdirkan begitu. Masa tu dia nak senang terasa, supaya kita pun boleh memberikan belayang kasih sayang. Itu hikmahnya mungkin. Wallahualam. Dia tak lama situ, pakat tak datang kelas lepas ni. Dan jadi ia beberapa hari tiada pekat, lagi cenderung kepada keperang-perangan atau kepada berkurangan. Maka hari darah yang likat lagi kehitam-hitam panas itu ialah darah haid, dan hari darah tiada likat itu ialah istihadah. Yang ni secara kasarnya perlu kepada perincian. Yang ni secara kasarnya perlu kepada perincian, kerana dia akan berkait dengan masalah wanita tu first datang haid ke tidak. Okey, cuma realiti Sayyidatuna Fatimah bintu Abi Hubaish, realiti beliau adalah pada satu keadaan yang mana hukumnya adalah darah yang pekat itu adalah haid, darah yang tidak pekat itu adalah darah istihadah. Okey, walaupun berada dalam tempoh 15 hari. Maknanya dia datang darah berterusan 10 hari. Yang pertama darah hitam pekat. Okey, mari hari yang ke-11, 12, 13, 14, 15 darah merah biasa-biasa. Hari yang ke-16 keluar lagi darah. On the spot, darah ke-16 adalah istihadah. Cuma darah sebelum tu macam mana? Semuanya haid atau darah yang hitam pekat itu adalah darah haid, manakala hari yang ke-11, 12, 13, 14, 15 itu darah istihadah. Yang itulah yang kita nak bincang secara dalam. Biiznillah kalau ada rezeki besok kita bincang sikit-sikit lah. Dah dalam kita termasuk ni kita sebut secara kasar-kasar. Kerana para ulama memang akan membeza-bezakan merujuk kepada keadaan perempuan itu sendiri. Dia first time datang haid ke, ataupun dia pernah datang haid ke. Cuma mudahnya, kalau darah itu 15 hari sahaja atau kurang daripada 15 hari, tapi dia mencapai piawaian darah haid iaitu sehari semalam, iaitu 24 jam, dalam tempoh 15 hari itu sahaja keluar haid. Hari yang ke-16 memang tak ada darah. Darah mula-mula hitam, yang kedua hijau. Tu darah hijau tak ada lah kan. Mula-mula hitam, lepas tu merah pekat, lepas tu jadi kuning. Itu semuanya darah haid. Cuma bila masa pula yang akan dibezakan, darah hitam ni haid, yang ni bukan haid, merujuk kepada keadaan sekiranya darah itu melepasi 15 hari tersebut. Itu pun bukan kepada semua wanita, tetapi kepada individu-individu yang tertentu keadaannya, yang besok insya-Allah kita akan sebut kasar-kasarnya keadaan tersebut. Maksudnya hukum yang mengatakan darah hitam tu adalah haid, darah yang merah kurang sikit itu darah istihadah, itu bukan untuk semua wanita. Merujuk kepada keadaan-keadaan tentu. Besok kita bincanglah dalam kita nak memahami kitab ni dengan baik. Kita baca sikit biiznillah berkenaan dengan darah istihadah besok, kasar-kasar takat yang saya mampu, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, masalah yang terakhir kita baca untuk hari ini. Cuma besok kita akan merujuk balik masalah yang ke-473 dengan perkara-perkara yang berkaitan, insya-Allah kasar-kasarnya. Perincian nanti kita tunggu Ustaz Nazrul balik. Beliau Syekhul Haid wa Nifas wal Istihadah biiznillah. Masalah ni bukan main-main. Jadi kalau kita macam saya ni susah je nak ingat. Kalau berasa begitu kena buat dalam kertas, simpan kertas tu bila-bila. Ustaz ada masalah lain? Kejap buka balik buka gini keadaannya. Sebab dia nak ingat tu dia tak teringat. Cuba juga untuk ingat, tak teringat juga. Baik, masalah 474, masalah haid dan istihadah dan mandinya. Kata Syafi'i, dan tiada disebutkan pada haid Aisyah radhiyallahu pada hadis Sayyidatuna Aisyah
radhiyallahu taala anha di dalam masalah 471 itu akan mandi pada waktu berpaling haid, iaitu waktu berhenti haid, dan menyebut ia akan basuh darah. Maka telah kami ambil hukum mengisbatkan mandi itu daripada Quran. Firman Allah Taala, wa yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa azan, ayat. Artinya, dan bertanya akan daku mereka itu daripada haid, katakan olehmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah busuk, lagi diluati, lagi menyakiti. Ia akan orang yang menghampirkan kerana busuknya dan najisnya hingga akhir ayat. Kata Syafi'i radhiyallahu taala anhu, maka dikata orang wallahu taala a'lam, maksudnya bersuci perempuan-perempuan itu daripada haid. Maka apabila bersuci mereka itu, tetaplah ia dengan air. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurn fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi hatta yatuhurna, sehinggalah mereka suci. Jadi di sini ulama beza pendapat juga. Adakah suci di sini sebab ia berkait dengan masalah bila kita boleh bersama dengan si isteri, bila kita boleh bersama dengan si isteri. Jadi bila wanita itu dia dah masa dalam haid, tak boleh kita bersama dengan dia. Baik, sekarang haid dia dah berhenti, cuma dia tak mandi lagi. Adakah boleh atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Maknanya dia kena mandi dulu, barulah mandi hilangkan hadas, barulah boleh bersama. Bahkan disebut oleh para ulama kita, kalau seseorang itu kahwin dengan ahlul kitab, seorang lelaki kahwin dengan ahlul kitab, orang perempuan Kristian contoh, atau perempuan Yahudi, maka kalau si suami itu nak bersama dengan si isteri, si suami hendaklah menyuruh si isteri itu untuk mandi. Walaupun si perempuan itu dia mandi pun dia bukan orang Islam, tapi mandi untuk tujuan si suami itu dapat bersama dengan si isteri tersebut. Cuba hari ni tak payahlah kita berfikir-fikir nak berkahwin dengan wanita ahlul kitab. Walaupun dari segi hukumnya ada perbahasan fuqaha. Macam di Mesir, kalau ada ulama-ulama di sini yang bukan mazhab Syafi'i berpendapat tak ada masalah orang Muslim nak berkahwin dengan wanita Kristian Mesir. Dan ada juga kes yang berlaku mereka berkahwin berdasarkan mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang tidak mensyaratkan syarat-syarat yang disebut oleh mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Hendaklah wanita itu, tok nenek moyang dia atas tu memang ada yang pernah beriman dengan Nabi Allah Musa atau pernah beriman dengan Nabi Allah Isa AS, dan taklah diketahui, mana nak tahu. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah selesai. Dan tak disyaratkan pula mesti daripada keturunan Nabi Allah Yaqub AS dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Syafi'i kena mau namanya ahlul kitab, iaitu al-Yahud wan Nasara min ailah Nabi Allah Yaqub AS. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, apa saja wanita, hatta orang India, orang Cina, apa semua, kalau dia beragama Kristian atau beragama Yahudi, maka dia dianggap sebagai wanita ahlul kitab. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab kita tidak begitu. Pun begitu, kata Fadilatul Syekh Said bin Shaltut contohnya, kata beliau, bagi saya elok tak payah kahwin. Walaupun ada ulama yang membenarkan dari segi hukum fiqah, tapi dari segi masalahnya elok tak payah kahwin. Sebab yang berlaku adalah anak-anak yang lahir kadang-kadang tak mengikut si ayah, akhirnya dia ikut agama si ibu. Jadi naya ke keluarga dia bila keturunan dia ada yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kahwinlah. Orang perempuan Islam pun ramai lagi suami Baik. Tak ada kaitan suami. Kemudian adalah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya suci dengan air itu ialah mandi. Jadi kena mandi dulu, barulah wanita itu dianggap boleh untuk untuk melakukan hubungan suami isteri dengan suami dia, dan juga barulah dia boleh solat dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita berhenti setakat ini dahulu. Besok kita bincang kasar-kasar, tak terperinci juga. Kita bukan kelas fiqah. Hatta masa baca fiqah pun saya tak baca perinci benda ni. Kita tunggu Ustaz Nazrul nantilah buat daurah khusus biiznillah untuk haid dan nifas biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita baca kasar-kasar untuk esok biiznillah berkenaan dengan pembahagian darah haid dan nifas. Saya pun ingat nak tulis, betul saya nak simpan untuk peribadi saya. Orang tanya haid, keluar tu macam Sayyidina Ali bab diat apa semua letak dalam jirabu sayfihi. Saya simpan fi malafi biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairah.
Kita sama-sama tangguh dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا من أئمة الهدى يا كريم وارزقنا العلم النافع واجعلنا من أئمة الهدى وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا كريم يا كريم بجاه سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.